Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil is wa antum ta'lamun. Alhamdulillah, kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat kita diterima dan diberkati oleh Allah. Dan kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini secara langsung, iaitu berkaitan dengan faraid dan pusaka wasiat. Ayat yang saya baca, Allah sebut dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di kalangan kamu secara tidak sah, secara tipu, secara illegal, secara tak betul. Wa tadlu biha ilal hukam, dan kamu bawa tuntutan harta yang tak betul itu kepada hakim-hakim. Bawa isu, bawa persoalan yang masalah itu kepada mahkamah. Cerita mahkamah ni cerita lama rupanya. Dalam Al-Quran 1400 tahun dulu dah pun sikap manusia macam tu. Bawa pada pengadilan, bawa kepada untuk dibicarakan. Ditakuluna fariqam min amwalin nas, untuk kamu makan harta tu bil is, secara berdosa, wa antum tak, sedangkan kamu tahu kamu tak layak, kamu tidak boleh, kamu buat tuntutan palsu, tapi kamu bawa juga ke mahkamah, bawa juga ke pengadilan untuk mendapat harta tu secara tidak sah. Itu satu petikan dalam Al-Quran tentang sikap manusia berhubung dengan harta. Boleh buat apa saja asalkan dapat harta tu. Kenapa tidak nampak dosa dan pahalanya? Jadi ada satu kes yang baru sikit ni, iaitu berkaitan dengan seorang anak angkat. Seorang anak angkat menuntut di mahkamah untuk mendapat harta bapa angkat dia. Mendapat harta bapa angkat dia, dan bapa angkat dia ni dah meninggal dunia dan direstui oleh ibu angkat. Kita kena tahu kan, dalam masalah pusaka ni, dalam Islam lah kan, bukan kalau dalam kita lain tak apalah. Dalam kaedah Al-Quran ini, waris kita hanyalah waris hubungan darah, bukan hubungan lain. Ataupun satu lagi, hubungan kontrak, ikatan ijab kabul, nikah. Itu waris kita. Dan anak angkat yang diambil, yang jadi anak angkat tu, kalau tidak ada hubungan darah, tidak layak terima pusaka. Dalam kes ini, anak angkat ni telah pun menjual sebahagian daripada harta kepada orang lain. Dan macam mana boleh jual sedangkan harta tu belum dibicarakan, belum lagi difaraidkan. Dan bapa angkat tu ada adik-beradik lelaki. Ini contoh kes kan. Kalau kita nak tengok sedikit kes ini berkaitan dengan ini, tengok saya buat dalam bentuk carta sikit, gambar rajah kes masalah yang wujud dalam kes ini, iaitu ini si mati kan, arwah lah, suami lah, dia meninggalkan 3 orang lah. Kita ambil contoh yang ada kan, iaitu anak angkat 1, yang kedua meninggalkan isteri, dan yang ketiga meninggalkan saudara kandung. Adik-beradik ni saudara kandung.
Ini kes dia. Dah adalah harta, tanah dan sebagainya ditinggalkan oleh, dan anak angkat ni dah, kes ni dah dia ni dah dewasa kan, dia ada anak pula. Maksudnya dah ada cucu lah kan? Tapi cucu angkat lah ni. Ada cucu. Jadi bila ini kes dah mati, perlu kita faham kan, walaupun anak angkat tu kita dah lama jaga dan sebagainya, dah kasih sayang dan sebagainya, dia tak layak terima faraid. Dia tak layak terima pusaka kerana dia bukan ahli waris yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis untuk terima pusaka. Melainkan bapa angkat itu buat hibah ataupun wasiat. Itu pilihan yang sepatutnya dilakukan oleh bapa angkat waktu dia hidup, tapi dia dah mati. Tidak ada pilihan. Sepatutnya dia buatlah wasiat, buatlah hibah. Tapi kesnya lagi kronik, macam mana boleh anak ni pergi jual harta yang belum lagi difaraidkan? Ada harta yang belum difaraid berupa tanah. Kalau handphone ke kan, jam ke, cincin emas ke, jam Rolex ke apa, tak apa. Ini tanah. Dan tanah itu perlu diselesaikan di mahkamah. Dan yang lagi kronik, isteri ni, anak lah berarti ibu dia kan. Ibu budak ni kan, ibu angkat lah. Setuju, redha dengan tuntutan, dengan apa yang dibuat oleh anak angkat dia. Sedangkan si mati ni ada saudara kandung. Sebenarnya ramai saudara kandung dia, tapi saya ambil satu tu, berarti dia ada saudara kandung lelaki. Nak selesai masalah mudah kan? Dia ada di kampung dia, orang kampung, saudara kandung tu duduk di kampung. Dan berarti kalau kita faham tentang Al-Quran, anak ni tak patut buat anak angkat tu. Kenapa? Dosa. Apa dosa? Walau apa keadaan sekalipun dia berdosa. Dia tahu benda tu berdosa dan tak sah pasal dia anak angkat. Sepatutnya. Melainkan dia tak tahu. Tapi kalau tak tahu, kalau diberi tahu, dia tahu, dia buat juga, sama je. Berarti harta itu dimakan secara tidak sah dari generasi ke generasi ke generasi. Kesian. Berarti anak cucu dia kata rosak dalam telur lagi. Anak cucu dia tu rosak dalam telur lagi. Tak keluar telur pun dah rosak dah. Kenapa? Dah makan harta haram. Dan anak cucu tak tahu. Jadi dalam keadaan ini, kita andaikan, saya tak dapat yang secara spesifik, macam mana waktu si mati dulu ambil anak angkat ni, dan kenapa boleh jual, boleh berlaku transaksi jualan, kenapa? Jadi andaian yang paling mudah ialah anak ni dibankan dengan si mati. Bila bankan dengan si mati, buat benda haram sekali lagi kan. Ambil anak akad tu tak apa, tapi kita tak boleh bankan ban kita. Sebagaimana kisah baginda Rasul yang ditegur oleh Al-Quran, Zaid dulu kan. Dan begitulah juga keadaan ini. Dan kita semua dah tahu sekarang, dan kes-kes baru tak boleh lah dalam Jabat Pendaftaran Negara, benda tu dah dapat atasi. Tapi kalau ini kes ni berarti anak angkat mungkin sebelum tahun 80-an, 90-an dululah. Kalau yang sekarang ni susah lah nak ban kan tak. Pasal di Jabat Pendaftaran Negara pun dah faham masalah ni. Masyarakat sistem pun dah tak terima. Dulu senang kan, anak saya okey, tulis nama, ban ke bapak dia. Kalau ban bapak dia kan, saya anak dia ada hak. Tapi walaupun katakanlah ban dia tak dapat harta ni, tak dapat sepenuhnya, masih lagi bapak saudara ni dapat lagi. Kenapa? Katakanlah kita bagi kan, katakanlah anak ni anak sah, anak kandung dia dapat 1/2 saja, isteri 1/8, bapak saudara asabah, habis balance.
Bapak saudara sahabat. Katakanlah itu kesnya kalau anak ni anak sah. Anak betul lah, anak zuriat dia. Dia tak boleh jual juga harta tu pasal ni. Kena bagi dulu lah. Bincang dulu harta tanah tu. Kalau harta tu seka, bagilah berapa. Terlebih dahulu. Tapi dia dah jual. Itu satu soalan kan. Yang mana sepatutnya tak berlaku lah. Dan ini pun main peranan juga. Ini pun main peranan. Ini suami aku. Ini anak aku. Aku nak buat apa pun. Ni ada adik-beradik ni. Jadi satu yang ketara saya rasa lah, keluarga ni tidak faham. Jarang pergi ke masjid. Itu kan, tak faham agama. Itu sebenarnya. Pasal dia faham, duk tengok filem drama begitu je. Tengok cerita-cerita putih, tengok agihan harta cara barat. Nah, tengok cara okey, dah wasiat dia gini bagi macam tulah. Ilmu yang dapat melalui filem. Atau majalah ke apa kan, tengok baca berita dia dapat tu kan. Kalau ikut orang putih, kambing pun kalau wasiat boleh kan. Anjing pun kalau wasiat sah kalau ikut sistem barat. Sedangkan wasiat ni hanya untuk manusia saja. Kalau dalam Islam tak sah wasiat. Tapi kalau ikut barat sah. Sedangkan ayat Al-Quran tentang wasiatnya hanya ada dalam kitab Al-Quran saja. Pelik. Tapi amalan wasiat sekarang ni seluruh dunia buat. Jepun, agama Shinto buat wasiat juga. Dalam agama Shinto tak ada wasiat. India, Veda, macam-macam agama ada kan. Dalam kitab-kitab agama mereka tak ada isu wasiat. Tak ada perkara wasiat. Taurat, Injil tak ada wasiat. Yang ada dalam Quran, kutiba alaikum idza hadara adakumul maut in taraka khairan wasiat. Ada dalam Quran dan banyak ayat tentang wasiat dalam Quran. Sepatutnya orang Islam ikut Quran pasal dalam Quran saja ada wasiat. Cuma sekarang ni dah jadi amalan, dah amalan global. Pasal suatu ketika dulu waktu Islam gemilang, masyarakat tengok Islam adalah model, contoh dan sebagainya, jadi diamalkan oleh masyarakat Spanyol dan sebagainya, Eropah pada waktu itu, Muslim di Eropah. Dia tengok hebat orang Islam, sistem yang sangat mantap. Ambil wasiat sajalah kan, amalan-amalan yang boleh ditiru, termasuk insurans tu. Insurans mana ada di barat? Insurans itu hanya ada dalam hadis Rasulullah dan dipraktikkan zaman awal kerajaan Islam Madinah lagi. Dia panggil kafalah. Yang kita duk baru buat sekarang takaful tu sebenarnya bukan benda lama, benda baru, benda yang sangat lama. Kafalah. Sekarang nama takaful. Abad yang ke-7 dulu. Kalau orang belajar insurans, sekolah di universiti ke sekarang belajar insurans, abad yang ke-19 start insurans. Sedangkan kalau kita kaji dalam sejarah Islam, lama betul kan? Lama. Jadi maksudnya amalan-amalan ini dah dimodifikasi dan sebagainya. Akhirnya orang Islam pun ikut orang barat dalam amalan masalah ni, termasuk wasiat tadi. Ini kelemahan orang kita. Sedangkan ini ada dalam Al-Quran secara terperinci. Panduan sama dengan faraid ni, paling terperinci dalam Quran berkaitan dengan ilmu. Antara paling terperinci faraid, panjang lebar dijelaskan dalam Al-Quran. Okey. Jadi itu punca dah masalah ni. Dan sepatutnya kan, sepatutnya tadi yang tak dibuat tuntutan tidak sah. Sepatutnya kalau begini kesnya, yang sah, isteri kalau berlaku macam kes macam ni kan, sebagai panduan pada kita, isteri akan dapat, disebabkan dia tidak ada anak, si mati tak ada anak, ni anak angkat tak sah, anak yang tidak diiktiraf tu, isteri akan dapat pusaka dia 1/4. Para isteri kalau suami mati dan suami itu tak ada anak, maksudnya suami dia tak ada anak, tak semestinya isteri itu
Kalau isteri ada anak tapi suami tak ada anak, kalau kahwin yang seterusnya tu, si mati tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Selebihnya mana? Ni asabah, berhabis. Ni waris isteri adalah, kita dah belajar, adalah waris fardu. Fardu maksudnya kadar dia ditentukan oleh Al-Quran. Bukan kerja manusia tentukan kadar 1/4. Itu Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Selebihnya 3/4 dapat kat saudara kandung, adik-beradik. Tak kira duduk di mana pun, kampung mana pun tak kira. Dapat kat adik-beradik. Pasal apa? Pasal itu adik-beradik dia, saudara kandung dia. Dan anak angkat tak dapat apa. Jadi dalam konteks ini sepatutnya si mati tadi pasal dia jaga kan, dia bagilah wasiat sebelum mati itu. Maksimal wasiat yang dia boleh bagi ialah 1/3. Kena ingat kan, kalau kita pun samalah. Kalau kita nak buat wasiat, maksimal wasiat yang kita boleh bagi 1/3. Amalan para sahabat 1/5. Banyakkan amalan para sahabat 1/5. Tapi ini maksimal 1/3 yang kita boleh bagi wasiat kepada orang yang tidak layak terima pusaka. Wasiat dalam Islam hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak layak terima pusaka. Maksudnya, kita tak boleh bagi wasiat kepada anak kita, isteri kita, mak kita, bapa kita. Pasal apa? Dia dah layak terima pusaka. Jangan terfikir pun aku kalau mati bagi saya nak wasiat. Itu yang silap sekarang lah. Yang tak datang surau masjid, yang tu yang buat tu. Kalau ada kesempatan belajar, kalau tak belajar sama juga buat juga, kan? Wasiat siapa? Si anak. Melainkan kita bagi awal, bagi hibah, kan? Bagi anak-anak kita, ni bapak nak bagi tanah, bagi harta kan? Jom kita pergi berjebat tanah, tukar nama. Itu dia panggil hibah. Boleh juga. Buat masa hidup. Kalau jenis harta banyak apa semua tu kan? Buat, bagi aku, panggil 5 orang anak. Ni, bapak nak bagi ni. Ambil seka ni, seka. Terpulang lah. Kalau kita bagi hidup ni, terpulang lah macam mana? Tak ada masalah. Pasal kita nanti begini kan, masalah nanti kita bagi siap-siap. Tapi ada masalah juga kalau bagi siap-siap tu. Pasal dalam Quran pun disebut abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ini satu hal juga. Bapak kamu atau datuk-datuk kamu atau anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa akan memberi manfaat pada kamu bila kamu mati. Kita tak tahu siapa di kalangan waris-waris kita ni, tok kita, ke bapak kita, ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita yang akan memberi manfaat pada kita bila kita mati. Itu kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pun kena ambil kira lah. Kalau kita nak merancang dalam mengikut Al-Quran, harta pusaka ni nak bagi hibah boleh, tengok-tengok. Jangan watak anak kita dan sebagainya. Pasal banyak kes akhirnya di rumah orang tua-tua pun berlaku. Harta banyak kan bagi siap-siap pada anak. Akhirnya bila dah sakit tu terlentang, kena stroke ke apa ke, umur baru 60 lebih baru. Duduk rumah orang tua-tua. Harta dulu banyak. Anak tak perlu dia. Itu di dunia. Kan? Anak tak. Tu si tangga tu. Tapi akhirat. Bila mati tu Fatihah sekali pun tak sampai. Allah. Lekeh sungguh anak macam ni. Nak turun kubur kita cuba kita musim kubur, lepas tu kena ziarah kubur. Nak suruh turun kubur takut agak-agak nak turun kubur. Cuba tengok. Bapak dia tu kata ibu dia ke adik-beradik dia nak turun kubur takut lagi, takut jadi hatu kau kan, mimpi kepala ni. Mak dia takut.
Sedangkan itulah saat terakhir. Apatah lagi tak sedekah Fatihah lepas solat apa semua. Sudah solat, ya Allah ampunlah bapa aku, ampunlah ibu aku. Masa hidup pun tak berdoa, masa mati pun tak berdoa. Yang paling handal berdoa, panggil tu imam doa, tahlil seminggu. Imam doa, dia sendiri tak. Kenapa? Latihan oleh ibu bapa. Sepatutnya setiap waktu. Daripada sekarang kita dah latih. Setiap waktu doa pada mak bapa. Dan kita sendiri kena doa pada mak bapak kita. Kalau hidup, doa. Dan sedekahlah Al-Fatihah, sedekahlah qul huwallah, sedekahlah selawat. Sentiasa. Pasal tak putus. Putus-putus ni hubungan dunia, kan? Hubungan akhirat tak putus. Alam ruh tak putus. Cuma fizikal putuslah. Mati kita ni hidup pasal ada ruh. Bila dia cabut roh oleh Allah, hidung ada, mata ada, telinga ada, semua ada. Tapi keras tu dah. Tunggu nak hancur, nak repuk je. Roh masih lagi memerlukan bantuan-bantuan, memerlukan manfaat tadi. Memerlukan doa kawan-kawan, memerlukan doa sahabat handai, memerlukan doa bapa saudara, anak saudara, memerlukan doa anak murid, guru dan sebagainya. Lepas tu pergaulan, hubungan ukhuwah Islam ni kena sentiasa erat. Pasal kalau dia ni mati, beratus ribu doa Allah. Peri banyak kan. Macam-macam sampai. Tapi mati seorang-seorang begitu je. Dikubur bagi tahlil, lepas tu habis. Balik rumah seminggu. Sedangkan duk menginap situ lama, tak sampai apa-apa. Jaga, bagi sekolah, hantar tuition anak, kan? Pergi ambil balik pagi, hantar pulang, gitu-gitu, kontrol anak. Fatihah tak sampai. Handa seminggu sampai. Dia hidup 40 tahun tak pernah sampai. Sedekah apa? Dia sedekah pada mak bapak aku, kan? Datang penjina sedekah, tak pernah buat. Allahu Akbar, kan? Sedangkan alam ruh tak perlu dah, kan? Makanan ke apa, tak perlu dah, kan? Perlu yang lain, yang bersifat ruh juga. Tu kita kena sama-sama renungi lah, kan? Sama-sama kita fikir akhiran kita, macam mana kita nak menghadap dengan keadaan ini. Okey, balik pada tadi, isu ni anak ni tak dapat lah, kan? Kalau masuk mahkamah syariat tak dapat. Ini dapat 1/4 dan 3/4 dapat ke adik-beradik. Kalau seorang 3/4. Kalau campur anak perempuan dia bagilah mislu hazzul unsayyin, 2:1. 2:1. Katakanlah dia ni ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Jadi harta 3/4 ni akan dibagi 4. Adik lelaki dapat 2, adik-beradik lelaki dapat 2/4. Adik-beradik perempuan dapat 1/4. Kalau dia 2 orang lah. Ini ada kaedah pembagian dia. Kita akan belajar nantilah ni cara bahagi. Katakanlah saudara kandung ni ada lelaki campur perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Bila seorang lelaki, seorang perempuan, harta tadi 3/4 tu dibagi 3 bagi 3. Jadi 1 bahagian untuk perempuan, 1/4, dan 3/4 lagi, 2/4 lagi untuk lelaki. Itu sepatutnya lah yang berlaku dalam kes tadi. Tapi kita tak tahulah macam mana akhiran kes ini. Kalau dibawa ke mahkamah, dia dipersetujui oleh isteri. Mak dia lah, isteri si mati ni. Isteri kalau kata macam ni, mak tak dapat 1/4, dia akan dapat. Kalau kes ni sah, diiktirafkan, dia akan dapat 1/8. Dapat 1/8. Dia tak dapat 1/4. Kita kalau isteri lah, kalau kita dah ada isteri sekarang, isteri ataupun orang perempuan yang jadi isteri tu, kalau si mati tu ada anak, akan dapat 1/8 harta pusaka. Orang panggil kepala mayat. Mesti dapat lah.
mesti dapat. Kepala mayat. Ada panggil kepala mayat, tak tahu macam mana tim orang Melayu panggil kepala mayat. 1/8. Kalau ada double barrel 2 tu kan, sama 1/8 juga. 3 pun sama. Bagilah. 1/8 bahagi 2, 1/8 bahagi 3. Untuk kes ini. Jadi kalau kita lihat dalam masalah ini tadi sepatutnya anak ni tidak dahlah tolong kan, si mati telah tolong membesarkan dia kan, telah jaga dia dengan kasih sayang dan sebagainya. Janganlah menyeksa dengan si mati dengan buat tuntutan-tuntutan kalau dia fikir secara akhirat, secara alam ruh. Carilah apa-apa, dan dia pun ada suami dan sebagainya. Tak perlu. Dapatkanlah. Dan cakap kat ibu ni, mak kalau mati bagi siap saya, bagi bos dan sebagainya, siap lah. Pasal dah silap dulu. Kepada mak ni pula kan. Mak, sebelum kita mati, mak bagilah siap-siap saya semua kita ni kan. Hak mak pula lah. Begitu sepatutnya. Yang ni dah terlewat lah. Tak perlu buat apa-apa. Melainkan bapak saudara ni redha. Tak apalah, anak saudara angkat ni nak sia tak ada apa, redha. Tapi kes ni masuk mahkamah. Keluarga ni takut mahkamah pasal orang kampung. Oi, masuk mahkamah. Tak nak. Orang kampung tak nak. Jadi bila tak nak tu, agak payah jugalah. Macam mana tu? Nak selesai. Itu keadaan kan dalam masyarakat kita sekarang. Sebenarnya benda tak susah, tapi jadi sangat complicated. Kenapa tak ikut Quran? Tak ikut Quran memang susah semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang malam ni kita nak belajar, dia kata ahli waris fardu yang mendapat 1/2. Ahli waris fardu yang dapat 1/2 yang kita nak belajar pada malam ni. Siapa dia? Yang mana dia telah pun ditentukan oleh Al-Quran, waris-waris yang dapat 1/2. Ada beberapa kumpulan orang kan, yang Al-Quran telah tentukan dia akan mendapat 1/2. Kita tengok kan, yang pertama siapa yang dapat? Iaitu yang duduk depan semua ni. Yang menjadi suami orang. Ini yang pertama. Suami. Fardu kita suami ni, kita akan dapat 1/2. Harta yang ditinggalkan oleh isteri. Dalam Quran sebut, sebenarnya saya buat dalam bentuk PowerPoint kan. Kalau ada komputer, tuan-tuan boleh baca. Kena sedia komputer lain kali kan. Senang, boleh baca terus. Dan tak payah tulis banyak. Kotak-kotak tu dah saya sediakan macam mana agihan-agihan. Ni kena tulis sikit lah. Bangun duduk sikit. Tapi sihat saya lah. Okey. Ahli waris yang mendapat 1/2 suami. Bila suami? Apabila si mati tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki. Ada faham? Suami apabila si mati tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki. Faham? Ni kena tulis lah. Si mati ni, berarti bila suami itu maksudnya isteri lah. Yang mati itu isteri. Dengan syarat si isteri ni satu, tiada anak. Tak kira anak tu lelaki ke perempuan, tak kira. Tak ada anak. Lelaki ke perempuan ke. Itu syarat. Yang kedua, tak mempunyai cucu dari anak lelaki. Cucu dari anak lelaki. Kena faham? Kena faham tu? Cucu dari anak lelaki, bukan cucu dari anak perempuan. Bukan cucu dari anak perempuan.
Tengok Quran kata, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun walad. Ini Quran sebut dalam Quran, maksudnya, dan untuk kamu suami-suami, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Dalam surah An-Nisa ayat 12 ni, saya dalam bentuk ayat semua dah saya buatkan. Jadi tuan-tuan tak boleh saksi dah ayat tu. Nak tulis pun panjang, kita nak tulis saja. Maksudnya di sini dalam Quran sebut walakum nisf, pada kamu suami ini dapat 1/2 daripada yang ditinggalkan oleh isteri-isteri. Tak kira lah berapa isteri. Kalau isteri nombor 1 mati, separuh tak ada anak. Isteri nombor 2 mati, separuh dapat kat dia. Isteri nombor 3 pula mati, separuh dapat kat dia. Pasal apa? Semua isteri itu tak ada anak. Itu satu strategi yang boleh dipikir. Kalau nak harta banyak kan, kahwin orang yang tak ada anak. Tapi siapa tak nak anak dah? Semua orang nak anak. Okey. Jadi bila Al-Quran kata begitu, dan untuk kamu setengah dari apa yang ditengahkan oleh isteri-isteri kamu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Jadi macam manalah kalau kita fikirkan, baginda Rasulullah SAW dulu 1400 tahun nak nyelesai kes ni 1/2. Dia tak pernah belajar matematik. Macam mana nak fikir? Itulah dia kata Quran ni mukjizat betul kan. Kalau kita belajar, betul lah. Tak pernah pergi sekolah belajar matematik, nombor pun tak ada pada waktu tu, angka pun belum ada. Rasul boleh selesai dengan mudah. Pasal Allah campakkan ilmu dalam hati dan kepala Rasulullah. Bagi zam masuk hadis, external hadis berapa ribu gig masuk. Masuk saja macam Google sekarang. Sahab-sahab kira apa. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kagum dengan Google, Allah lagi hebat. Macam mana baginda Rasul menyelesaikan kaedah matematik yang belum wujud pada waktu itu, diselesaikan. Jadi, ini syarat kan? Suami dengan syarat isteri tadi tak ada anak, lelaki ataupun perempuan, ataupun cucu dari anak lelaki. Jadi timbul dalam soalan kita otomatik dah sekarang ni, macam mana kalau si mati itu ada cucu dari anak perempuan? Kalau cucu daripada anak perempuan, cucu daripada anak perempuan, semua kita kan, semua kita ni. Kalau kita ni cucu daripada anak perempuan, tak kira lelaki atau perempuan, lelaki ke, cucu tu perempuan ke, dia dikategorikan sebagai waris zawil arham. Yang kita dok belajar ni waris fardu. Zawil arham. Jadi orang kumpulan ni tak layak terima pusaka. Cucu kita, darah daging kita, sentuh wuduk pun tak watau, tapi dia tak layak terima pusaka. Kita semua ni menerima pusaka belah bapak saja. Kita tidak terima belah ibu, melainkan ibu seorang dengan ibu direct tu terima. Selepas pada tu tak. Dengan pak saudara belah ibu, dengan tok belah ibu, tak. Kita tak terima. Okey? Dan tengok syarat dia kan. Saya bagi contoh. Katakanlah sekarang ni Ani lah kita sebut nama kan. Bini dia nama Ani, meninggalkan suami dan tak ada anak, meninggalkan bapa. Jadi Ani ni kahwin dah 10 tahun ke 20 tahun, tak ada orang lain, ada suami, ada bapa. Okey, macam mana kita nak agihkan harta tu sekiranya begitu keadaan? Jadi dalam kes ini suami fardunya 1/2.
Bapa perhabis. Bila perhabis maksudnya dalam kes ini berapa balance lagi? Kalau harta tu separuh lagi tak? 1/2 bapa. Habis. Orang lain tak dapat. Ataupun Ani ni ada tak ada? Ada saudara kandung. Ada adik-beradik. Ada 3 saudara kandung. Lelaki ada, perempuan ada. Berarti Ani ada bapa, ada suami, ada bapa, ada 3 adik-beradik. 2 lelaki, 2 lelaki, 1 perempuan. Katakanlah. Bapa dapat berapa? Bapa tetap dapat 1/2. Suami tetap dapat 1/2. Walaupun dia ada adik-beradik. Kenapa? Ni ada hero. Hero ni orang lain tak dapat kan? Bila ada bapa, semua dia hijabkan, dia halang daripada orang lain dapat. Tak dapat. Semua tak dapat. Bila ada bapa, orang lain semua dipanggil hijab. Kita akan belajar nanti. Dia ada carta dia, gambar dia, siapa yang boleh menghalang siapa. Kenapa? Hubungan darah bapa dengan suami, Ani dengan bapa direct kan? Ini hubungan dia 2 mata rantai. Ini 1 direct. Jadi siapa paling kuat? Paling kuat bapa. Bila ada bapa, habis. Orang lain tak dapat. Betul waris dia, betul adik-beradik dia. Jadi kalau kes macam ni kan, bila kes macam ni, kalau Ani tu orang yang belajar juga, ada seorang kakak dia ni miskin. Salah seorang kakak dia miskin, dia tahu ayah dia pun berharta, ayah dia pun sihat, dia pun dalam keadaan sakit, tak apa-apa tu kan. Rasa-rasa nak mati ni kan. Dia boleh bagi wasiat pada ni. Dan ini seafdal wasiat. Afdal wasiat ialah waris kita, bukan orang lain. Kalau tak ada waris baru kita boleh bagi kepada orang lain. Tapi seafdal wasiat waris kita. Waris yang kita. Tapi waris mana? Waris yang tak layak terima pusaka. Ni dalam kes ni memang dia tak layak pasal ada bapa. Tapi kalau bapa mati, batal lah wasiat. Sebab tu, mau tak mau kita kena tahu masalah faraid dan juga wasiat. Serentak, dia tak boleh pisah. Dalam menguruskan harta pusaka kematian kita. Dah. Okey, ini 1 kan? Kita habis sikit dalam 5 minit lagi. Ini kalau kita contohkan tadi, kalau Ani ni mati meninggalkan bapa. Dan tadi kan dia ada tadi saudara tadi. Kata kita ambil satu kan, saudara lelaki lah kita kata kan. Kesnya ni tak dapat kan? Ini tak dapat. Tapi kalau Ani tadi meninggalkan suami, bapa dah tak ada. Yang adanya ibu. Bapa dah tak ada, yang tinggalnya ibu. Jadi suami ni tetap dapat 1/2, tak boleh kacau. Yang suami ni sampai bila pun kalau kes bila si isteri tak ada anak, memang dia akan dapat 1/2. Tapi ibu dia tak dapat 1/2. Yang ditentukan oleh Al-Quran, ibu ialah 1/3. Dan ibu dia tak boleh menghalang adik-beradik. Pasal ibu 1/3 ni dalam kategori waris fardu. Bila waris fardu, dia hak tu saja, dia tidak boleh menghalang. Tapi kalau waris asabah, dia boleh menghalang. Dalam kes ini ibu 1/3. Jadi yang ni dapat. Jadi dapat balance tu. Harta ni akan dibagi 6, berarti
3, ni 2, ada balance lagi, iaitu baki. Dipanggil baki asobah. Berapa baki? Bakinya 3, 2, 5. Dibagi 6 kan harta ni, bagi 6, ada satu lagi baki. Jadi saudara ni akan dapat satu bahagian, adik-beradik ni akan dapat satu bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh kakak dia tadi. Ni dia panggil asobah baki bila kita ada lelaki ni. Sedangkan kalau bapak kita ganti, adik-beradik tak dapat. Tapi bila kita ganti ibu, adik-beradik dapat. Dan adik-beradiknya 1/3. Tapi apa yang penting kita nak ingat malam ni ialah kita nak belajar yang ni. Bahagian 1/2 yang telah pun ditentukan oleh Al-Quran. Yang tu yang perlu kita ingat. Untuk malam ni sekurang-kurangnya itu je. Aku suami 1/2. Kalau perempuan pula, suami saya kalau perempuan mati 1/2. Yang Quran tentukan. Dengan syarat isteri yang mati tak ada anak ataupun cucu dari anak lelaki. Itu dulu yang pertama. Yang seterusnya kita akan ada banyak lagi kan. Dia katakan waris-waris fardu lain yang mendapat 1/2. Ada pelbagai. Dijelaskan satu persatu di dalam Al-Quran. Jadi malam ni ilmu yang kita dapatnya 1/2 tu dulu. Walakum nis. Pada kamu suami-suami 1/2 itu syarat-syarat. Jangan kata aku 1/2. Kau kalau 1/2 cek ada anak. Kalau ada anak tak? Ni Ani ni ada anak. Dia tak dapat 1/2. Ini kita akan belajar lagi. Ya kena ingat malam ni dulu kan. Tidak confuse. Atau Farai orang tak nak belajar tu kan. Susah. Tapi dia bagus sebenarnya kan. Belajar di sekolah patut lagi. InsyaAllah kan. Setakat tu dulu pada malam ni. Kalau ada nak tanya satu soalan boleh kot. Kalau ada nak tanya. Tak dengar. Ibu dah berapa? Oh dapat. Ibu mesti dapat 1/6. Kata ada suami, ada ibu, ada bapa. Semua dapat ni. Ibu akan dapat semua dapat. Berarti masing-masing akan dapat hak dia. Bapa adalah asobah. Baki. Ibu dan bapa, ingat kan? Kalau ada dua-dua ibu bapa kita, dua-dua dapat. Tua ke, uzur ke, dah duduk di hospital ke, dah koma ke, dapat. Tak boleh siapa nafi. Ibu bapa kita. Kalau kita mati dulu, mak bapa mesti dapat. Tua ke, nyanyuk ke, tak. Tak boleh tolak. Kuat mak bapa sah. Tanpa ibu dan bapa, tak ada kita. Tu formula ni. InsyaAllah. Takat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Dancing on the beat.